kita meneruskan perbahasan kitab Ar-Rahiqul Maktum Siratin Nabawiyah, kitab yang menghimpunkan kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita berbincang berkenaan dengan jenis-jenis wahyu, bagaimana 8 bentuk cara penurunan wahyu yang Allah jadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada tak Ustaz? Kalau ada tu, kalau tak ada tu belum kot. Kalau dah kan? Dah pernah kan? Ingat ya tu. Ya. Ya, dua minggu lepas. Tak, yang sebelum. 2 minggu lepas. Recap. Ya. Baik. Jadi cuma yang paling banyak daripada 8 jenis itu kebanyakannya adalah wahyu yang turun dalam bentuk kita katakan Nabi tidak melihat Allah Ta'ala ataupun tidak bertemu dengan Allah Ta'ala secara nyata lah. Tapi maknanya paling kerap adalah ilham yang dicampakkan dalam hati baginda. Itu paling banyak. Dan certain masa dalam beberapa perkara yang penting Rasulullah bertemu dengan Allah di balik tabir. Maknanya Rasulullah mendengar suara tetapi tidak melihat ataupun tidak dapat melihat Allah Ta'ala itu. Kerana melihat Allah Ta'ala ini satu perkara yang sememangnya tak dibahaskan pun oleh para ulama. Maknanya hatta kita tahu dalam beberapa berita melalui nas ni, Nabi Adam ada dialognya dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa, Rasulullah sendiri ketika Mi'raj. Tapi para ulama tidak membahaskan maksud melihat Allah Ta'ala, sebab itu terlalu besar artinya kalau kita nak bahaskan secara nyata, ya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha pun menyatakan bahawa cukuplah engkau menyatakan baginda melihat cahaya. Macam tu, kerana Allahu nur, kerana Allah itu merupakan cahaya. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini masuk bab yang ke-8. Ya, slow and steady kita dah bab ke-8 dah. Iaitu kita lihat di sini peringkat dakwah, ya, bagaimana situasi ketika Nabi memulakan dakwah. Seperti mana kita tahu kenabian Nabi ni di Mekah 13 tahun. Tapi 3 tahun pertama tu tak ada apa-apa. 3 tahun pertama tu tidak ada aktiviti menyampaikan dakwah. Jadi dia hanya bermula untuk 10 tahun yang terakhir lah, ataupun kita kata tahun yang ketiga itu baru start mula. Ya. Baik. Dan itu pun 3 tahun yang pertama itu setelah memulakan dakwah itu ianya berlaku secara underground saja, secara bisik-bisik, secara duduk-duduk, secara apa orang kata sembang kedai kopi. Macam itulah. Duduk sambil sembang-sembang Nabi cerita tentang Islam. Baik. Dan dengan demikian, ya, cara dakwah dalam situasi sembunyi dia telah menarik lebih daripada 100 orang sahabat waktu tu. Dan ada yang menghitung jumlahnya sekitar 120 orang, lebih kurang. Sedangkan ketika Nabi hijrah, sahabat tidak melebihi 160 orang. Jadi kita boleh bayangkan ketika Nabi menukar dakwah itu secara publik, jadi jumlah followersnya yang terima Islam itu jauh lebih kecil berbanding ketika mana Nabi menyampaikan agama itu dalam keadaan sembunyi. Baik. Jadi kita nak sebut sikitlah siapa nama-nama besar yang menerima Islam pada peringkat awal. Yang pertamanya, ini golongan yang betul-betul first batch, Khadijah. Ini orang pertama akan terima. Sebab isteri ni biasanya dia tidak akan berbeza dengan haluan pemikiran suami. Susahlah kalau nak berbeza. Kalau mereka bertemu dalam keadaan haluan berbeza pun biasanya isteri akan follow suami lah. Dalam apa segenap aspek pun, kan, aliran mazhab ke contoh, kan, lelaki orang Melayu mazhab Syafi'i, perempuan orang Turki, dia pergi Turki jumpa orang Turki kahwin, Turki Hanafi, agak-agak lama 5 tahun kahwin, yang Turkish tu jadi apa?
jadi Syafi'i jugalah. Biasanya dia akan ikut suami. Macam tu. Okey, ya. Dalam apa bab mengundi contoh kan. Parti lain-lain. Lepas tu biasanya isteri akan ikut suami lah. Awak tak tahu, saya tahu begini. Ikut kan. Tapi ada je yang tegar, berbeza. Dulu saya ada apa tu? Saya ada mengajar di Putrajaya tu. Dia ceritalah. Kami PRU pun tak balik. Kami mengundi satu kawasan, satu peti. Tapi memang tahu undi lain-lain. Jadi kalau kami balik seri, buang masa je. Jadi tak balik. Betul juga kan? Seri je. Begitu. Okey. Tapi sebab itu mana Khadijah meyakini. Tapi sebenarnya Khadijah tahu siapa Rasulullah itu, dan sebab itu Khadijah amat yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Okey, pertama. Kedua, siapa dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hamba Abdullah, ayah Nabi. Meninggal Abdullah, jatuh kepada Aminah, diwarisi. Meninggal Aminah, jatuh kepada Nabi. Maknanya akhirnya tuan kepada Ummu Aiman adalah Rasulullah sendiri. Macam tu. Dan Ummu Aiman ini satu-satunya sahabiah wanita, termasuk lelaki pun dia dikira sama, sebab dia adalah satu-satunya sahabat yang lahir sebelum Rasulullah dan wafat selepas Rasulullah. Ini fakta. Tak tahu kenapa Allah atur begitu, tapi tak ada sahabat kalau dia lahir sebelum Rasulullah, dia pasti wafat sebelum Rasulullah wafat. Kalau dia lahir selepas Rasulullah lahir, itu banyaklah. Macam tu. Tapi Ummu Aiman seorang. Ketika Nabi lahir, usianya 12 tahun. Dia dah mengasuh Nabi dah pada waktu itu. Tetapi dia juga meninggal selepas Nabi wafat. Ini Ummu Aiman. Yang akhirnya Nabi bebaskan dan dinikahkan dengan hamba lelaki Khadijah. Siapa dia? Zaid ibn Harithah. Itu hamba lelaki Khadijah yang terawal juga menerima Islam. Perkahwinan mereka menghasilkan antaranya Usamah ibn Zaid. Tu dia. Okey, baik. Tak ada tapi tak banyak. Tak banyak. Betul. Anaknya lagi banyak, Usamah lagi banyak, Zaid banyak. Okey. Kemudian siapa lagi? Antara yang terawal, Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang terawal memeluk Islam. Kanak-kanak pertama yang follow Nabi adalah Ali, sebab Ali ni dengan Nabi macam anak walaupun sepupu. Macam tu. Kemudian hamba yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Itu antara orang yang first batch lah, dihitung sebagai 5 orang sahaja. Tetapi ada yang memasukkan Sa'ad bin Abi Waqqas juga antara yang awal, ya. Kerana Sa'ad declare aku sahabat keempat. Macam mana Sa'ad kira, Allahu alam lah. Mungkin Sa'ad tak memasukkan Bilal. Sebab dia tengok hamba kan, dia tak masukkan. Mungkin tak masukkan isteri sebab tak kira kan, dia kata. Macam tu. Tapi Sa'ad ada hadis dia declare dia sahabat yang keempat. Okay? Dia kata kebanggaan aku terhadap Islam ni ada 3. Yang pertamanya, aku merupakan sahabat keempat yang memeluk Islam. Yang kedua, aku merupakan sahabat pertama yang melontarkan senjata dalam sejarah Islam. Perang pertama dia lah. Yang pertama yang memanah lembing di waktu tu. Dia guna dia punya tombak dia. Okey. Dan yang ketiga, kerana aku datang daripada keluarga ibu Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas tu dia keluarga Aminah binti Wahab, satu family, Bani Zuhrah. Tak, Bani Zuhrah Quraisy. Quraisy juga. Dia orang berkongsi macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas anak kepada sepupu Aminah. Macam tu. Okey, baik. Okey, tu antara yang terawal lah. Kemudian antara bangsawan Quraisy yang awal memeluk Islam, ya, sudah pasti Uthman ibn Affan. Ini bangsawan Quraisy yang terawal masuk Islam. Az-Zubair ibn al-Awwam, okey. Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi dah sebut.
Talhah bin Ubaidillah. Pernah dengar kan? Ini family Abu Bakar. Talhah bin Ubaidillah. Dan semua mereka ini termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin surga. Ini yang paling awal. Okay. Baik. Dan ada nama-nama lain, hadirin sekalian, yang mungkin kita jarang dengar. Antaranya adalah suami asal kepada isteri Nabi Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah antara yang terawal. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, seorang sahabat yang dijamin syurga juga daripada 10 itu, antara yang terawal. Baik. Arqam bin Abil Arqam. Ini family Abu Jahal. Nanti kita akan baca rumahnya akan dijadikan markas dakwah nanti. Okay, namanya Arqam. Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un abang ipar kepada Umar Ibn al-Khattab. Dia abang kepada Fatimah binti Maz'un, isteri Umar. Ini antara yang terawal. Baik. Antara lain Sa'id ibn Zaid. Kenal? Ini dalam 10 sahabat yang dijamin syurga. 10 sahabat ni siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan yang terakhir Sa'id ibn Zaid. Siapa ni? Dia sepupu Umar, dalam masa yang sama dia adik ipar kepada Umar. Macam mana tu? Dia kahwin dengan adik Umar. Yang kes Umar masuk Islam tu, Sa'id bin Zaid lah nanti cerita dia. Macam tu. Sebab itu masa Umar wafat, sahabat 10 sahabat yang tinggal siapa? Masa hari Umar dibunuh. Masa hari Umar dibunuh, daripada 10 sahabat, 2 dah meninggal. Abu Bakar dah meninggal. Abu Ubaidah pun dah meninggal. Wabak ta'un. Okey, tinggal 8. 8 tolak siapa? Tolak Umar sendirilah. Tolak sendiri tinggal 7. Tapi maknanya tinggal 7. Umar menamakan 6 orang daripada 7 itu sebagai khalifah. Pilihlah. Kenapa Umar kecualikan seorang? Umar kecualikan Sa'id ibn Zaid. Sebab roni. Sebab keluarga dan adik ipar. Jadi Umar tak meletakkan nama Sa'id bin Zaid. Tapi Umar pilih dari 10 sahabat yang dijamin syurga itu. Macam tu. Okey. Baik. Okey. Dan isterinya, iaitu Fatimah binti Khattab. Adik kepada Umar. Okey. Khabbab ibn Arad. Dah dengar? Khabbab ni ada cerita yang dia diseksa apa semua tu. Nanti akan ada cerita dia. Khabbab ibn Arad. Ja'far bin Abi Talib. Okey. Ini semua antara yang terawal. Okey. Banyak lagi lah nama-nama lain yang biasanya kita tak berapa kenal dah ni nama-nama ni. Okey, baik. Ini adalah orang-orang terawal daripada bangsawan Quraisy. Tapi selain tu, ya, kalau kita biasa dengar golongan as-sabiqun al-awwalun, itu golongan yang best, yang pertama memeluk Islam. Mereka tak hanya datang daripada bangsawan Quraisy. Selebihnya mereka adalah daripada golongan-golongan marhain bawahan yang bukan Quraisy. Biasanya orang luar yang datang bekerja di Mekah, macam-macam. Antaranya Abdullah bin Mas'ud. Itu bukan Quraisy. Okey? Baik. Apa lagi? Bilal bin Rabah. Jelas. Ingat ibunya adalah hamba, Bilal bin Rabah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Rom. Suhaib bin Sinan datang ke orang Rom miskin, berkelana ke Arab, jadi kaya. Meniaga. Baik. Dan ini saya rasa semua kenal, Ammar bin Yasir. Ya, betul. Iaitu dengan dia memeluk Islam bersama dengan ayah dia. Ya. Siapa dia? Yasir dan ibunya Sumayyah. Jadi kita faham tak sekarang ni? Kenapa bila awal Islam ada nama-nama yang diseksa, ada nama-nama yang tak diseksa pun? Perasan tak? Yang kena siapa? Bilal. Sebab apa? Dia hamba. Ammar bin Yasir dan family dia.
Sebab dia orang luar. Dia orang luar, dia bukan orang Quraisy. Sebab tu dia kena. Dan beberapa lain lah sahabat-sahabat yang lain yang bukan Quraisy. Tapi yang Quraisy kena tak? Tak. Quraisy mana dia kena? Tak. Walaupun clear dia terima Islam, tak ada siapa pernah belasah Uthman. Uthman terima Nabi awal, peringkat awal. Nama-nama 10 sahabat tadi yang terima Nabi, tak ada siapa pun pernah. Cuma boleh sekadar apa orang kata? Sekadar duduk perli-perli gitulah, sindir-sindir macam tu. Sebab kedudukan. Betapa kita kata wujudnya kasta bangsawan di Mekah pada waktu itu. Okey. Arab Saudi masih mengekalkan situasi ini pada hari ini. Cuma mungkin tak sekuat beberapa negara lain macam contoh UAE. UAE tu asal kalau kita tengok UAE tu nothing pun. Dia orang tu nelayan, gembala kambing. Tapi bila jadi kaya, dia kalau kita tengok orang dia kan gelap-gelap kan. Semua dulu tu Badui ramai. Asal dulu. Macam tu. Okey. Tapi sampai sekarang memang di negara Arab ni dia memang ada kasta dia. Termasuklah dengan orang-orang luar yang menjadi warga negara Saudi. Orang Patani, orang Indonesia, orang Melayu. Kewarganegaraan dia memang Saudi. Dulu dia orang dah duduk sana daripada datuk dia orang apa semua. Sama juga. Dia orang sekolah for flat pun dalam universiti, kalau minta kerja bertembung dengan orang Saudi, tak payahlah. Kan? Memang dia akan ambil orang Saudi tu walaupun fail setiap semester. Tu, ya. Itu dia punya kes dia. Dia tahu dari segi apa, rupa pun boleh nampak. Dia orang kenal. Dia orang kenal. Rupa tu obvious lah. Quraisy ni lain, rupa dia smart. Quraisy ni kalau kita jumpa Quraisy sekarang ni pun dekat Arab, kita akan cakap, tengok rupa pun, lain Arab ni, nampak ni. Kalau macam kebanyakan Saudi, kalau kita pergi Saudi kan, kebanyakannya kita tengok orang-orang tu, dia nak kata dia macam ya, rupa pun lain lah. Dia cara contoh nak buat. Kalau kita tengok macam Saud dia, family Saud tu, dia orang ada rupa Saud punya family. Tak tahulah bagi saya sebab dia orang ni Badui. Saud ni kan. Saud ni dia orang ni muka dia memang Badui. Macam Bangla lah. Tapi kalau tengok King Hussein dulu, Hussein of Jordan dulu kan, King Hussein, tengok muka dia macam mana. Itu memang pure, tak ada mak dia bukan orang putih, memang Arab memang Arab. Jadi itu muka Quraisy, Bani Hashim. Beza lah macam tu. Jadi pada masa tu apabila dia orang yang bukan Quraisy ni memilih Nabi, mereka menjadi sasaran. Apatah lagi macam Bilal apa semua tu kan. Bilal ni memang ibu dia hamba. Ibu dia hamba tu, ibu dia tu memang sampai sudah lah. Sampai sudah tu memang ibu dia tu hamba. Sebab itu Bilal tu jadi hamba kerana keturunan. Kerana keturunan tu jadi hamba. Baik. Okey, baik. Jadi kalau dalam kitab saya ni disebutkan bahawa total mereka ni as-sabiqun al-awwalun ini sejumlah sekitar lebih kurang 130 orang pada masa itu telah menerima Islam daripada kalangan Quraisy dan juga bukan Quraisy. Okey, baik. Jadi pada waktu itu setelah mereka menerima Islam, apa ibadah yang mereka buat? Ada tak ibadah? Ada. Solat. Yes. Solat adalah perkara yang maklum di sisi orang Arab. Solat bukanlah satu tata cara baru yang Nabi ajar kepada para sahabat, tak. Bahkan sallu kama ra'aitumuni usalli tu, solatlah kamu seperti kamu melihat aku bersolat, adalah segi waktu sebenarnya. Adapun solat, Arab dah tahu waktu tu macam mana berdiri, rukuk, sujud. Sebab itulah perbuatan yang Nabi buat di hadapan Kaabah. Dan certain orang Mekah pun memang masih ada yang bersolat macam tu.
dengan cara yang macam tu. Okey. Cuma Macam mana bulatkan Nabi tu sudah bisa berjauh dari tak, solat Isra Mi'raj tu bukan Allah ajar Nabi macam mana solat. Allah fardukan waktu. macam mana penggerakan tu semua Dari zaman Nabi Ibrahim turun temurun. Sebab tu kan doa Nabi Ibrahim macam mana? Macam mana ayat Quran tu? Tak ada yang hafiz. Hafiz. Doa Nabi Ibrahim tu apa? Yang sebab Google apa? Problem bukan. Allah Akbar, tak ingat kepala ayat dia. Wa min zurriyyati tu. Apa? Macam mana ya ayat dia? Yang Nabi Ibrahim doa supaya jadikanlah apa ni, aku orang yang mendirikan, Rabbi ja'alni muqimas salati, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan solat, wa min zurriyyati, dan dari kalangan zuriat-zuriatku. Mana Nabi Ibrahim doa. Jadi solat dah ada sama je, tak ada bezanya. Macam tu. Jadi orang Arab memang tahu solat, cuma semasa zaman permulaan Islam, solat yang dikenali pada waktu itu dua waktu sahaja dalam sehari. Sekali dilakukan pada waktu siang, sekali dilakukan pada waktu malam. Itu saja. Dan itulah ibadah yang semuanya berlaku di tempat tak juga. Bahkan kebanyakan solat Nabi buat secara bersembunyi. Macam tu. Baik. Ketika itu kiblatnya di Baitul Maqdis lagi betul tak? Berarti tak, wallahu alam. Ada kata Baitul Maqdis, ada kata menghadap ke Kaabah. Banyak pendapat. Sebab asal kepada arah kiblat ni sebenarnya memang menghadap ke Syam. Kerana masjid-masjid yang ditemui, sebahagian masjid yang ditemui bila dibuat carbonated lah pada building dia tu, dia sebelum zaman Nabi lagi. Dia punya tu semua menghala ke Syam. Itu yang ada pengkaji barat kata Kaabah sebenar dekat Petra tu. Ada, kalau kita Google ada. Dia bagilah hujah-hujah dia, pening kepala juga dengar. Tak payah baca, tergugat iman nanti. Tapi memang dikatakan menghadap ke sana lah. Macam tu. Okey. Kata Imam Ibn Hajar, inna qabla al-Isra yusalli qat'an wa kadzalika ashabuh. Adalah pasti bahawa sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sudah biasa melaksanakan solat. Ya. Lakin ikhtulifa hal ifturida qabla al-khamsi syai'un min as-salati am la. Cuma menjadi perselisihan, sebelum itu adakah kewajipan untuk menunaikan solat yang 5 itu. Fayasihu ala hadha qawlu min man qala innal farda awalan kana salata qabla tulu'i syamsi wa salatan qabla ghurubiha. Tapi yang pastinya sebelum Isra Mi'raj, kefarduan hanyalah solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Itu yang siang satu, malam satu. Okey, ini kata Imam Ibn Hajar. Okey, baik. Okey. Ada soalan? Itulah dia ibadah pertama. Tak, dia baca dia lebih kepada bacaan memuji Allah saja. Tapi masa tu solat tu pun dia tak sama peraturan macam kita. Masa tu solat dia dengan perbuatan. Sekarang kan kita solat adalah perbuatan dan bacaan. Dia perbuatan waktu tu. Jadi masa solat dia boleh bersembang. Ya. Maknanya ketika Adam dan Hawa tu ketika dah ada lah pada solat. Ada sebagian pendapat kata dah ada. Makna Nabi Ibrahim pun meneruskan daripada Nabi Adam. Cuma yang pasti, kalau tak nak ambil khilaf, dia bermula zaman Nabi Ibrahim. Macam mana? Ibrahim awal antara yang awal lah. Macam tu. Okey. Apa nak kita solat? Ya.
yang menjadi persoalan Pergerakan gerakan solat. rukuk sujud tu, itu memang maklum. Rukuk sujud ni memang perbuatan yang Nabi dah buat pada awal lagi, sebelum Isra' lagi. Yang Nabi dilemparkan perut unta depan Kaabah tu masa Nabi sedang sujud. Jadi sujud ke, rukuk ke, tata cara solat ni benda yang Arab maklum. Cuma make sense soalan baca apa? Ya. Sebab Quran belum diturunkan. Waktu tu solat adalah dengan memuji Allah. Tetapi dia dibenarkan untuk bercakap sebab dia adalah ibadah perbuatan macam tawaf. Tawaf boleh bersembang masa tawaf? Boleh. Jual saham boleh masa tawaf. Kan? Orang call Malaysia kan, ni nak jatuh ni apa semua ni, gini kan. Jual. Tengah tawaf, pusing yang ketiga, jual saham. Dia menghilangkan kesempurnaan, tidak membatalkan ibadah. Ya. Contoh, orang wukuf masuk Zuhur tidur sampai nak terbenam matahari baru bangun. Contoh, sah. Cuma di balik Malaysia orang tanya wukuf buat apa? Tak apa, tidur. Macam tu. Sebab dia ibadah perbuatan. Jadi sebenarnya macam haji, betul. Dapat haji juga sama je kan. Tak adalah batal haji tu sebab tidur, tak ada. Okey. Jadi hatta di awal pelaksanaan solat setelah difardukan pun bercakap masih dibenarkan. Biasa kalau sahabat lewat masuk, sahabat tu akan tanya orang sebelah, rakaat ke berapa? Dia jawab. Ya. Sehingga betul. Sembang. Cakap Arab lah. Kita menambah suka-suka tak boleh. Itu yang Arab ajar tu kan. Sebenarnya ustaz kita melawak je, benda tu tak pernah berlaku. Pun kat Arab saya tak pernah tengok pun. Yang Arab tengah sembahyang tu kan. Lepas tu phone bunyi kan. Dia boleh jawab. Salah. Tak ada. Saya tak pernah tengok macam tu. Itu modal penceramah itu. Betul, kalau dia menambah perkataan dia betul. Dia boleh menambah perkataan dengan tujuan. Itu pun para ulama hanya membenarkan pada membetulkan solat saja. Maknanya itu pun dengan menggunakan kalimah yang wujud dalam Quran. Sebab Nabi sendiri akhirnya setelah larangan bercakap dalam solat diturunkan, Nabi menyatakan innamas salatu hiya takbir. Solat ni hanyalah takbir, tahmid, tasbih wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Itu je. Jadi kalau imam baru rakaat ketiga kan, dia duduk tahiyat akhir. Kita sebut subhanallah, dia tak tahu. Subhanallah, dia loading, duduk kan. Kita bolehlah baca, menyebut ayat, potongan ayat yang membawa dia faham. Contohnya aqimus salah, atau memang ayat Quran tu kan, wa aqimus salah, aqimu berdiri, kena berdiri lah. Macam tu. Kalau dia faham lah. Kalau dia tak faham, dah biar je lah. Nak buat macam mana? Kan? Kita tambah lah nanti. Macam tu. Okey. Baik. Kalau imam terlebih, patutnya dah harap ayat akhir, lagi naik berdiri. Subhanallah, tak duduk. Subhanallah, tak duduk. Apa nak cakap? Baca ayat Quran yang tahiyyatuhum fiha salam. Tu ayat Quran kan? Tahiyyatuhum fiha salam. Oh, imam dengar. Oh, maknanya kena tahiyat, kemudian salam. Dah lengkap rakaat. Kalau tak faham juga, kan? Duduk imam dah habis rakaat, duduk lah. Sound je tu direct. Confirm solat kita batal. Tak pun, imam nak jadi imam lagi ke tak? Macam tu. Tapi dulu awal-awal memang itu dibenarkan. Dulu macam solat itu dia lebih kepada ibadah perbuatan, kemudian disempurnakan dengan perkataan. Macam tu. Dan kalau kita tengok ibadah dalam Islam ni, apa yang dia merangkumi perbuatan dan percakapan secara total. Selain solat, ada tak? Tak ada kan? Sedekah, perbuatan, niat.
bayar zakat. Perlu zakat, ni zakat tak payah. Kita jumpa seorang asnaf, kita bagi dia 1,000. Apa ni? Alah, ambil lah buat makan lagi. Ya. Perlu tak cakap zakat? Ni zakat saya. Ni zakat saya. Ni baru 1% tau zakat saya. Tak payah. Tu. Kita just tak perlu. tak perlu. Main Yes, niat kita zakat. Macam di Mesir zakat fitrah bayar macam mana? Tabung. Setiap surau masjid sediakan tabung, dia tulis besar-besar dekat tabung tu, zakatul fitr, zakat fitrah. Masuk lah. Mana ada akad, mana ada apa. macam sini ada akad. Tak ada. Ya. Itu adat lah, lebih kepada adat. Semua yang Nabi kata, Allah Ta'ala sarankan selepas bersedekah itu berdoa. Doa tu kita lah, kita dalam hati kita lah doa. Lepas kita bayar zakat tu kan, kita doa. Macam sekarang kita bayar zakat online, boleh je. Macam tu lah. Sebelum klik tu ada tulis tu. Macam tu lah, tak payah baca. Jadi kita tahu kita nak bayar zakat, settle lah. Macam puasa lagi, puasa memang perbuatan. Puasa buat apa pun dalam tu tak ada isu kan, nak buat tidur ke apa ke, sebab dia perbuatan. Haji pun perbuatan. Hanya solat sahaja yang merupakan satu ibadah, yang merupakan satu kesempurnaan. Sebab itulah bulan diturunkan Al-Quran Ramadan tu, ya, Allah fardukan puasa. Allah tak fardukan solat pada siangnya. Macam mana kalau Allah fardukan solat tu, macam mana kita nak letakkan kita daripada subuh sampai maghrib dalam solat? Macam mana? Tak buat apa lah. Sebab tu Allah fardukan puasa. Hanya tahan makan, minum dan selainnya, kemudian boleh terus buat aktiviti. Maka secara tak langsung, sepanjang 30 hari, kita berada dalam ibadah pada siang. Nampak tak? Itu hikmah. Jadi solat pilihan, tambahan pada waktu malam. Sebab solat ni berat. Kenapa? Tata caranya itu sendiri berat. Dia melibatkan qauli dan fi'li. Macam tu. Okey, baik. Bab ke-9. Tahap kedua, Nabi memulakan dakwah secara terbuka. Ianya dilakukan setelah turunnya ayat 214 surah Asy-Syu'ara. 214 surah Asy-Syu'ara. Firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Jadi kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, ya, surah Asy-Syu'ara ni dia bermula dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam sebenarnya. Ya, permulaan kenabian Nabi Musa hinggalah hijrahnya Bani Israel, ya, lalu diselamatkan dalam peristiwa yang orang putih panggil apa? Exodus. Exodus lah sebutan dia kan. Peristiwa apa tu? Itu bahasa Inggeris tu. Exodus tu bahasa Inggeris. Kan ada filem kat Netflix sekarang, Exodus tajuk dia kan. Tu. Peristiwa di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Itu permulaan daripada kisah dan permulaan daripada surah Asy-Syu'ara. Jadi permulaan surah itu pun Allah dah berbicara kepada Nabi tentang perjuangan seorang nabinya yang dianggap paling dahsyat lah antara para nabi, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi dalam ayat itulah, dalam surah itulah akhirnya Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada ahli keluargamu yang terdekat. Dengan itu Nabi menghimpunkan seluruh ahli keluarga baginda, iaitu daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muttalib adik Hashim. Jadi keturunan Muttalib Hashim moyang. Hashim moyang Nabi. Kalau sama moyang, dua pupu Ya, sama atuk sepupu. Sama moyang dua pupu. Sama atas moyang tiga pupu. Jadi Nabi himpunkan sampai ke tahap 3 pupu Nabi lah pada waktu itu, iaitu daripada keturunan Hashim, Bani Hashim, dan keturunan adik Hashim namanya Muttalib, iaitu Bani Muttalib. Jumlahnya sekitar 45 orang. Ya. Dan pada waktu itu, sebelum Rasulullah memulakan bicara,
Abu Lahab telah mendahului bicaranya. Ya, baik. Ya. Maka katakanlah apa yang kamu mahu dan jangan bersikap seperti kanak-kanak. Kata Abu Lahab, ketahuilah bahawa kaummu Bani Hashim waktu ini tidak mempunyai kekuatan di hadapan bangsa Arab. Ya, betul. Itu tak dinafikan. Mereka hanya kekal sebagai mewarisi identiti apa kita panggil orang-orang yang dihormati. Tetapi daripada segi kekuatan tak ada. Paling kuat waktu itu Bani Umayyah dan Bani Makhzum. Bani Makhzum keluarga Abu Jahal, Bani Umayyah Abu Sufyan. Paling kuat. Mereka yang berada dalam radar untuk menjadi pemimpin Mekah. Bani Hashim tak ada waktu itu. Baik. Aku adalah orang yang paling berkewajipan untuk menegurmu dan yang akan ada di belakangmu, yakni membelamu nanti hanyalah keturunan ayahmu, yakni Bani Hashim, kata Abu Lahab. Jika kamu tetap pada apa yang telah kamu lakukan ini, sampaikan apa yang kamu yakini secara sembunyi, kata Abu Lahab, maka itu lebih mudah bagi mereka untuk membelamu, ya, dibandingkan ketika kamu nanti akan dimusuhi oleh seluruh suku Quraisy, ditambah lagi dengan seluruh bangsa Arab. Jadi Abu Lahab dia macam mana nak cakap, dia tak setuju pun apa yang Nabi bawa, cuma dia tak bagi Nabi buat secara open, jangan public. Kalau buat status pun biar only me ataupun only friend, friend je, jangan public. Macam tu. Okey, baik. Sebabnya aku belum pernah menemui seorang pun yang datang kepada keluarga keturunan ayahnya dengan membawa sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ini, wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Rasulullah hanya diam, tidak bercakap sepatah pun, dan himpunan itu bersurai tanpa Nabi mengeluarkan apa-apa perkataan. Okey, baik. Tetapi Rasulullah mengundang untuk kali kedua kerana ahli keluarga Nabi nak dengar. Sebab mereka tahu Nabi ni, siapa yang dikatakan Muhammad ni, mereka nak dengar. Dan Nabi ketika itu Nabi yang memulakan bicara. Nabi memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Nabi kata, thumma qala, inna ra'id la yakzibu ahlah. Sesungguhnya seorang pemimpin peperangan tidak akan menipu kepada angkatan dia. Wallahi alladhi la ilaha illahu, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan melainkan ia, inni Rasulullah ilaikum khassah, aku merupakan utusan Allah kepada kamu secara khusus, wa ilan nasi ammatan, dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Wallahi latamutunna kama tanamun, demi Allah, suatu hari kamu akan mati seperti kamu tidur. Wala tub'asunna kama tastayqizun, dan kamu akan dibangkitkan seperti mana kamu bangun dari tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kamu pasti akan dinilai, dihitung, dihisab atas apa yang kamu lakukan. Wa innahal jannatu abadan wan naru abadan, ketahuilah syurga itu selama-lamanya dan neraka itu juga adalah selama-lamanya. Baik, siapa yang balas perkataan Nabi pada waktu itu? Faqala Abu Talib. Abu Talib balas, kami gembira untuk menolongmu wahai Muhammad. Kami menerima nasihatmu dan kami sangat percaya akan kata-katamu, kata Abu Talib. Inilah keluarga keturunan ayahmu yang sedang berhimpun. Aku merupakan salah seorang di antara mereka, kata Abu Talib. Hanya akulah yang paling segera menyokong apa yang engkau sukai, maka teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. First time Abu Talib terus memberi green light. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan melindungimu. Ya, itu jaminan Abu Talib ke atas baginda Rasulullah. Memang itu yang Rasulullah sedih sangat bila meninggal Abu Talib ni. Hari pertama Nabi sampaikan, Abu Talib dah bagi green light dan akan sedia menjadi pembela. Cuma di akhir ucapan ini kata Abu Talib, ghairu anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Hanya sahaja atas diriku, aku tidak akan sanggup untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib.
waktu tu. Dan ucapan sama Abu Talib sebut ketika hari kewafatannya. Apa agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib sembah balik. Ya. Beza dengan ayahnya Hashim. Hashim Hanif. Dan anak Abdul Muttalib berbeza-beza. Abdullah tak sembah berhala. Tapi statusnya wallahu ta'ala a'lam lah. Tak tahu nak kata macam mana lah. Kan sebab ada beberapa hadis yang seakan menunjukkan tidak berapa baik lah di hari akhirat. Begitu. Ibu Nabi sama juga. Ibu Nabi pun sebab Nabi pernah mohon untuk doakan ibu baginda, Allah tidak membenarkan. Ayah Nabi maqam di Madinah, tapi tak tahu kat mana. Kemudian tu kan Aminah ziarah tu kan, balik tu meninggal pula di Abwa. Nabi pernah pergi maqam ibu Nabi dan Nabi menangis di situ dan Allah tak membenarkan untuk Nabi mendoakan. Allahu a'lam. Masa perang Uhud, musyrikin Mekah dia nak singgah ke Abwa tu dan dia nak bongkar kubur mak Nabi. Tapi sebahagian musyrikin larang lah. Kerana ini permusuhan antara kita dan Muhammad, jangan libatkan ibu dia. Mana ibu dia juga bersama kita. Dia pun cakap. Jadi tak ada buat lah. Tu. Okay. Tengok apa, ada isu ni dibicarakan. Panas. Jangan kita dicakap Nabi ni yang bukan kafir juga. Jangan kita dicakap. Kita tak cakap dia ada certain ustaz, dia agak strict keras masalah ni. Bagi dia ayah Nabi Islam, mak Nabi Islam. Dua-dua. Kafir pun zaman tu tak famous istilah tu masa tu. Kalaupun paling-paling pun disebut musyrik ataupun disebut sebagai ibadatul ausan, penyembah berhala. Macam tu je lah. Jadi kalau kenapa ada, macam mana orang yang kata ibu bapa Nabi tu tidak kafir? Sebab dia kata dia kata sebab hujahnya adalah hidup zaman sebelum kenabian Nabi. Tapi hujah tu tak valid pada bangsa Arab. Sebab bangsa Arab bukan ahlul fatrah. Apa maksud ahlul fatrah? Kaum bangsa yang tak sampai Nabi kepada mereka. Arab sampai, sebelum tu dah sampai Ibrahim, dah sampai Ismail. Mereka tu pun dari keturunan Ismail. Macam tu. Ya. Dan tapi ada pendapat yang mengarut lah, yang mana roh ibu Nabi dibangkitkan semula di Islam kali Rasulullah semua tu. Itu pun ada juga orang cerita macam tu, tapi itu memang tolak lah. Tapi yang pasti dalam hadis yang jelasnya Nabi nak doa, Allah tak bagi. Macam tu. Habis kat situlah. Orang ulama pun tak bincang panjang tentang ayah Nabi. Hadis riwayat Muslim tu Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Nabi pernah sebut pada seorang sahabat, sebenarnya bapaku dan bapa kamu kedua-duanya dalam neraka. Ada Nabi sebut. Itu hadis yang clear lah. Cuma sebahagian ustaz dia divert makna. Maksud kita Islam dengan hadis tu masih dikuasai Hanif ya? Masih di kawasan Masjid Aqsa, Rom. Kristian. Cuma ada sebahagian sembah berhala, Kristian tak kisah sangat. Tapi Hanif ada. Itu yang sebuah doa supaya wahyukan untuk Hanif sebelah ke Kaabah akhirnya. Macam tu. Rom pada masa tu, waktu tu bumi Syam, ada Ahlul Kitab, Nasrani, ada Yahudi, ada Hanif pada juga, penyembah berhala pun ada. Berhala di Mekah tu dibawa ideologinya daripada Syam. Kerana ada seorang seorang penduduk Mekah tu, dia pergi Syam tu dan dia nampak orang sana sembah berhala. Macam tu. Dan dia ingat benda tu betul. Sebab dia mendapat maklumat Syam adalah bumi para nabi. Jadi bumi para nabi pun sembah berhala. Dia tak tahu pada masa tu bahawa
yang duduk di situ adalah kaum-kaum Rom, yang sebahagiannya mengekalkan agama pagan mereka tu. Okey. Baik. Abu Lahab berkata, Abu Lahab membalas perkataan abangnya Abu Talib. Ya. Faqala Abu Lahab, hadhihi wallahi saw'ah. Dia kata, demi Allah ini benar-benar buruk. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum. Ambillah tindakan ke atas orang ini, yakni kepada Muhammad, sebelum orang lain melakukannya. Faqala Abu Talib, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Kata Abu Talib, demi Allah, selagi aku hidup, aku akan mempertahankan dia. Ini pegang sesama adik-beradik, mempertahankan anak saudara masing-masing. Okey, baik. Kemudian Nabi berbicara, meneruskan bicaranya ke atas seluruh ahli keluarganya. Satu persatu Nabi sebut, Nabi peringatkan kepada mereka tentang ingatan pada masa itu. Mudah sajalah, ingatannya adalah berkenaan dengan hari akhirat. Kemudian selesai Nabi bicara itu, akhirnya hadirin sekalian, ya, Abu Lahab menyampuk, tabballaka ya Muhammad, dia kata, celakalah-mu wahai Muhammad, dia kata, ajama'tana lihaza, adakah engkau menghimpunkan kami semata-mata nak bagi tahu tentang perkara ini? Macam tu. Nabi balas tak? Kerana dia bapa saudara orang tu, Nabi tak balas pun. Ya, baik. Tetapi lantaran itu, ya, turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sebab tu dia mula dengan tabbat juga. Sebab Abu Lahab sebut kat Nabi tabban. Tabban ni makna celaka lah. Macam tu kat Nabi, Allah balas balik. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Masa ayat ni turun, ya, dia tak turun direct lah, dia turun beberapa ketika selepas itu. Isteri Abu Lahab, bila masa ayat ni turun, ayat tu dah viral lah, dibacakan semua kan, dah masuk grup WhatsApp apa semua, dah ada lah, sampai dekat isteri Abu Lahab. Dia buat apa? Dia pergi cari Nabi, dan orang bagi tahu Nabi ada dekat Kaabah. Dia pergi cari Nabi, jumpa Nabi ada dengan Abu Bakar, tapi dia tak nampak Nabi. Abu Bakar pun keheranan, mana dia boleh tak nampak kan? Jadi meracau seorang-seorang, apa kau ni Muhammad gini, kenapa Tuhanmu turunkan ayat seperti ini mencela aku dengan suamiku? Dia baca ayat tu kena atas batang hidung dia kan. Jadi Abu Bakar pun dah risau tengok perempuan ni, tengok dia tak nampak Nabi ada waktu itu. Okey, Allah telah menutup pandangannya. Baik, dia baca kan, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia usahakan apa semua takkan bergunalah untuk dia nanti di hari akhirat. Sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kenapa dekat jid ni leher lah, fi pada jidiha lehernya isteri Abu Lahab tu ada habl tali mim masad daripada masad tu. Ustaz dulu cerita, kalau kat kampung saya kan bukan datuk kan kelapa kan, fikir sabut kelapa, mana datang kelapa kat Arab, dia sabut ni sawit tu, sawit pula, tamar, kurma tu. Kenapa? Isteri Abu Lahab ni, nama Arwah ni, isteri dia ada satu kalung yang memang terkenal di Mekah. Brand apa tak tahulah, tapi kalung tu semua orang Mekah tahu. Pemilik kalung paling mahal berharga isteri Abu Lahab. Dan dia pernah kata, kalau betul lah kami ni masuk neraka, aku jual kalung ni untuk tebus bagi memulihkan aku ke syurga. Dia pernah sebut macam tu. Mahal tu. Apa harga tak tahulah, tapi mahal lah. Macam tu. Ya. Itu sebab tu Allah gantikan dengan azabnya, ada satu sabut tali di leher dia. Abu Lahab, isteri dia kena. Ya. Abu Lahab, Lahab tu makna apa? Lahab ni kalau dalam bahasa Melayu kita memanglah kau ni melahap kan. Tapi
Lahab ni yang beri gelaran Lahab, nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Lahab ni maksud dia nyalaan api. Tapi dia membawa kepada maksud yang bagi nama Lahab tu Arab, Quraisy juga. Wajah Abu Lahab ni terlalu tampan. Wajah dia bersih, putih. Sampai orang duk panggil Lahab, wajah yang seperti memancarkan pancaran api. Jadi kebanggaan panggilan tu dia di dunia, untuk dia di dunia, menjadi azab dia di hari akhirat, kerana dia akan disambar dengan lahab minan nar, itu lahapan daripada api neraka. Macam itu. Okey. Baik. Okey. Ada soalan? Kita. Dalam dakwah Nabi masa bulan, kalau kita tengok balik ayat-ayat Makiyah. cerita pasal Akhirat, hari kiamat, syurga neraka kan. dia itu Akidah. Sebab masa tu Quran tak turun dengan cerita pun tak ada, kisah pun belum turun. Hukum hakam fiqh lagi belum. Dia hanyalah nak meyakinkan umat itu dengan perkara akidah. Tentang keyakinan terhadap hari akhirat. semua tak tahu, tak ada kisah. Tak ada, dia dah ditarik dah. Maklumat-maklumat itu dah tak ada dalam masyarakat jahiliah. Bagi mereka mati habis lah. Sebab tu khurafat setelah kematian tu banyak. Macam tu kan. Jadi dia kehidupan kedua tak ada. Tak ada. Macam tu. Kebanyakan ajaran penyembahan berhala dia tak meyakini benda tu. Termasuklah yang ada di negara kita pun dia tak meyakini benda itu. Berhala yang dulu tu kan sekarang tak ada. Sebab sekarang tak ada. Macam mana? Yang sembah berhala tahun zaman Nabi. Di tanah Arab tu tak ada. Clean. Masa Nabi wafat tu Nabi dah clean kan. Yang tidak sekarang tak ada. Dia datang daripada lain. Tapi kan sembah berhala juga. Betul sampai sekarang. Sebab agama kalau kita perasan, agama sembah berhala tinggal kat mana? Belah-belah syarq, belah-belah timur. Perasan tak? Rom, Eropah tak sembah berhala, Amerika tak sembah berhala. Yang belah timur. Itu kawasan-kawasan yang tak sampai seruan agama Samawi. Dia datang daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Nuh dulu. Bertaibaran apa semua tu. So mana tempat yang kawasan yang tak sampai seruan para nabi ataupun agama Samawi tu, dia kekal dengan berhala tu lah. Tadinya Malaysia. Antara Malaysia sebab sampai tapi sebab sampai dakwah Islam, part of kita masuk Islam, bahagian yang Yang 13 tahun bina iman tu lah. itu je. Akidah maknanya kepercayaan kepada adanya kehidupan selepas kematian ini. Macam tu. Dan siapa pun yang meyakini konsep itu, dia akan insya-Allah dia akan alignment kehidupan dia akan terurus dengan baik, akan terarah dengan baik. 13 tahun. 13 tahun. Sebab tu kalau kita baca jumpa ayat awal tu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat itu dengan makna beriman kepada Rasulullah juga. Sebab Rasulullah banyak berbicara tentang soal hari akhirat. Baik. Okey, baik. Itulah cerita sedikit kesudahan tentang Abu Lahab. Okey, pada sekalian. Jadi demikianlah Nabi sudah mula melaksanakan dakwah itu secara terbuka dan Nabi mula mengambil pendekatan untuk menunggu ketibaan musim haji. Haji jahiliah juga. Apa Nabi buat? Nabi mula menyampaikan risalah itu kepada jemaah haji dari luar Mekah untuk mendengar tentang Islam. Sehingga musyrikin Mekah terpaksa melakukan mesyuarat parlimen dia yang tergempar untuk mengeluarkan satu rang undang-undang supaya Muhammad tidak boleh menyampaikan kepada penduduk di luar kota Mekah. Itu Nabi dah mula terima tekanan yang berat pada waktu itu. Jadi insya-Allah kita sampai sini dulu. Kita akan sambung perbahasan ini insya-Allah dalam kuliah yang berikutnya insya-Allah. Dan yang kuliah berikut ni kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi melihat
Nabi mula menerima ancaman dan tekanan. Sebab ancaman dan tekanan hanya bermula ketika Nabi mula publikkan dakwah itu. Sebelum tu memang tak ada siapa pun kacau Nabi. Orang musyrikin hanya menganggap Nabi ni seperti orang-orang kita yang pernah keliru dengan agama nenek moyang kita. Macam tu je. Tapi dia tak sangka yang bila Nabi buat secara publik, itu mula merisaukan mereka. Okey, Wallahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada soalan. Sekadar itu dulu. Kita bertemu lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.